السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكان، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati, yang berbahagia Abang Suf, ayah kepada saya Yaakob Yusra, yang saya sayangi anak anda Ustaz Yaakob Yusra, dan saya kasih dan saya hormati sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat hari ini. Allah himpunkan kita di dalam satu tempat yang baik. Semata-mata pertemuan ini tidak atas dasar urusan perniagaan. Pertemuan ini bukan atas urusan keduniaan. Pertemuan ini bukan atas urusan selain daripada Allah dan Rasul. Hari ini kita berjumpa kerana Allah, kerana Rasul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Allah kira sebagai amal soleh kita. Pertemuan kita hari ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu sampai masa saya mai madat. Hari ini 13 hari bulan Januari, genap 6 tahun almarhum Ustaz Murtada telah tinggalkan kita semua. Kalau bulan Rejab, tuan-tuan, hari ini 1 Rejab, genap 12 tahun almarhum orang tua saya tinggalkan saya. Hari ini 2 orang yang saya sayang menjadi suatu pengajaran atas hidup saya. Pertama, orang tua saya 12 tahun dia pergi 1 Rejab. Yang kedua, anak anda Ustaz Murtada. Saya nak cerita sikit Ustaz Murtada ni seorang anak yang baik. Kesan daripada anak yang baik, inilah yang tuan-tuan nampak. Dia nak beli tanah, dia beritahu kat saya, ayah, saya nak beli tanah. Saya nak buat surau, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Semua yang dia nak buat, dia beritahu saya. Alhamdulillah, antara hajat dia yang Allah makbulkan dalam hidup saya ni, pertama, dia kata, siap aja tempat semayang. Saya mau, dia panggil saya ayah, tuan-tuan, Ustaz Murtada ni. Saya lah orang pertama yang akan mengajar di tempat saya.
Jadi siap saja bangunan hak belah nun. Saya dimaklumkan saya orang pertama yang mengajar di tempat tu. Sebelum program-program lain dimulakan. Hari ini saya mai tepat tarikh 13 Januari dan dia pergi tinggalkan kita 13 Januari 2018. Hari ini 2024. Apa yang saya nak ambil daripada cerita ni? Anak-anak muda sekalian, contohilah almarhum. Hidup dia penuh kebaikan dan mati dia meninggalkan kebaikan. Yang saya nak bagi tahu cerita ni. Bagi ayah-ayah, azam bagi tahu ke anak-anak. Ini antara contoh orang yang hidup dalam baik dan orang yang mati meninggalkan kebaikan. Sebab itu Nabi sebut kat kita 3 benda yang saya selalu sebut, semua ustaz-ustaz selalu sebut. Bila mati anak Adam, tinggal 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak yang saleh. Maka ambillah apa yang berlaku depan mata kita supaya kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Dunia kita dapat baik kerana kita telah menyelesaikan banyak perkara ummah di sekeliling kita. Akhirat, kita telah menjadikan perkara ini satu jariah selepas kematian kita. Betapa untung dia, betapa senyumnya almarhum pada malam ini. Ketika dia melihat tuan-tuan semua mai penuhkan Masjid Madan. Betapa senyumnya dia menerima jariah yang dia telah tinggalkan. Kita semua berhimpun malam ni mengaji. Dia terima. Malaikat mai tunjuk kat dia, inilah hadiah daripada orang yang telah imarahkan. Hasil daripada yang kau tinggalkan semasa hidup kau. Saya kena azam benda ni dan tuan-tuan semua kena azam benda ni. Mudah-mudahan apa yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, muslimin, muslimat. Malam ni kita berkisah pasal Isra Mi'raj. Semua orang tahu tentang ayat Isra Mi'raj. Surah Al-Isra ayat 1 kan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal akhiril ayat. Apa yang saya nak bawa dengan diri saya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Semua orang dah dengar cerita Isra Mi'raj ni banyak kali dah. Apa kita nak bawa? Malam ni saya nak bawa diri saya tentang Isra Mi'raj pada tahun ni. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini satu kebesaran daripada Allah yang Allah tunjuk kat kita. Satu perkara yang tak ada siapa boleh nafikan perkara ni. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Yang ada depan mata kita, orang yang dah pergi meninggalkan kita, tapi apa yang dibuat berterusan sampai hari ini. Orang dia tak ada lah.
Hebat Allah Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala. Orang dia tak ada dah. Tapi kerja dia diteruskan. Orang dia 6 tahun dah tak ada. Tapi hajat dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berterusan buat baik, bila kita sentiasa berusaha jadi orang baik, maka tempat kita diangkat oleh Allah dunia dan akhirat. Itu pertama. Kedua, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, saya pun tahu, tuan-tuan tahu, berlakunya satu proses penyucian. Kita jangan letak proses tu pada Nabi, kita letak pada kita. Kalau kita nak menuju kepada Allah Ta'ala, kita nak jadi hamba Allah. Kita ni lama dah jadi hamba dunia, hamba orang, hamba makhluk, hamba nafsu, hamba syaitan. Dan kita ghalit benda ni lama, bertahun-tahun. Sampai bila kita nak merdeka daripada kehambaan yang bukan sebenarnya. Sampai bila kita nak jadi hamba dunia ni, sampai kita 24 jam fikir pasal keduniaan ni tak berhenti. Saya selalu cakap dengan diri saya, hang tak penat ke Ahmad Rizam? Hang duk fikir pasal benda sama 50 tahun lebih. Sampai hang tak ada masa nak fikir untuk hang balik menemui Allah Ta'ala. Sampai hang tak ada masa untuk hang mengislahkan diri hang. Walaupun umur hang ni dah sampai kepada umur yang lahat. Sebab itu proses yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu proses pembersihan roh ini. Bila roh kita baik, jiwa kita baik, jangan risau. Allah tunjuk kat kita golongan orang roh yang baik dan jiwa yang baik ini, Allah jaga zakhirnya. Kita tengok siapa dia. Satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah jasad Nabi Allah jaga. Sampailah kain kapan Nabi Allah jaga. Kita tengok macam mana syuhada Uhud. Roh mereka baik. Mereka dah lepas daripada kehambaan dunia, kehambaan makhluk, kehambaan nafsu dan kehambaan syaitan. Jasad mereka Allah jaga. Allah muliakan dalam dunia lagi. Menetang-menetang cacing, serangga dalam tanah tak mau dekat tubuh mereka. Saya kena tanya diri saya yang hadir pada malam ni, kena tanya diri masing-masing. Kita mau tak badan kita ni jadi makanan cacing-cacing dalam liang lahat, hancur. Binatang-binatang dalam liang lahat, tengok tubuh kita dia geram. Dia geram dekat tubuh kita kerana kita buat jahat dalam dunia. Kita tak mau kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Isra' Mi'raj ini adalah satu peristiwa pertemuan Rasulullah kepada hadrah Allah.
Kita tak maukah seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, masalah proses penyucian ini, kita kena lepaskan roh kita, diri kita daripada kelalaian. Kita cukup lalai dah. Kita lalai ni dah banyak sangat. Kita ghalit ni dah cukup ghalit dah. Hak yang kita ghalit, hak yang kita lalai ni tak jadi apa pun dalam hidup kita. Tak boleh buat apa pun, tak boleh jadi apa pun dalam hidup kita. Akhir sekali, bila kita sampai pada umur penyesalan. Mana umur penyesalan? Umur macam saya ni. Umur macam saya ni dipanggil umur penyesalan. Sebab itu, bila saya tengok anak-anak muda duduk depan ni, maka saya akan melihat penyesalan yang duduk dalam diri saya. Jikalah aku boleh berpatah balik pada zaman kalian, nescaya aku akan perbetulkan seluruh kesalahanku. Tapi kita tak boleh patah balik. Saya takkan dapat umur macam kalian sekarang. Kerana peluang itu telah Allah beri kepada kita dan tak mungkin diberikan buat kali keduanya. Maka kita ini Allah bagi kesempatan, maka proses untuk kita membersihkan kelalaian dalam roh kita. Bagaimana kita nak cari penawar daripada kelalaian itu? Ulama tunjuk kat kita tabah, iaitu dengan ilmu yang manfaat. Penawar bagi kelalaian yang pertama, kena mengaji. Mengaji ni jangan ingat saya nak jadi alim. Mengaji ni kena betulkan niat. Kenapa kita belajar? Kenapa kita mengaji? Kenapa kita duduk majlis ilmu? Kena betul niat. Ya Allah, aku duduk dalam majlis ilmu ni supaya aku boleh jadi orang baik. Aku duduk dalam majlis ilmu ni supaya sifat-sifat hak tak baik dalam diri aku ni kurang. Kalau aku seorang yang pemarah, pungah, aku mengaji tiap-tiap malam ni, aku boleh jadi hamba yang sabar. Pasal apa aku nak jadi hamba yang sabar? Sebab Nabi orangnya cukup penyabar. Aku nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ni cerita Nabi, bukan cerita siapa-siapa. Aku mengaji ni sebab, ya Allah, bukan aku nak jadi alim dah. Aku nak jadi orang yang penyayang. Macam mana Nabi sayang semua orang di sekelilingnya. Aku mengaji ni sebab aku nak jadi orang baik. Supaya aku ni tak cinta dunia. Aku tak kasih dunia. Sebab apa? Sebab bila aku tak kasih dunia, waktu aku mati besok, aku boleh mati dalam keadaan yang dikatakan biqalbin salim. Hati aku tenang nak tinggalkan dunia ni. Sebab apa? Sebab aku nak ikut Nabi. Sebab masa Nabi mati, masa Nabi wafat, pada ketika itu Nabi cukup tenang. Nabi cukup tenang. Walaupun ditawarkan kepada Rasulullah ni panjang umur, Nabi tak mau. Nabi kata, aku nak jumpa Allah Ta'ala. Nabi kata, aku rindu nak jumpa Allah.
Aku pergi jumpa Allah dulu masa Isra Mi'raj. Aku menghadap hadrah Allah ini ketika Isra Mi'raj. Bila nak ditawarkan kepada Nabi panjang umur, Nabi kata tak mau. Aku rindu sangat. Tadi tengah hari saya makan dengan Sawadi Anwar. Makan tengah hari. Abang dia. Dia panggil saya abang. Sawadi panggil saya abang. Saya cakap, Wadi, dia kata sejak setahun ni, tahun 2 ni, saya rasa saya nak balik jumpa Allah Ta'ala. Rasa nak balik Nak balik tu rasa kuat, tuan-tuan. Nak balik tu jumpa Allah Ta'ala ni rasa kuat. Itu kata ulama sufi, dia kata apa? Jika ni kata ulama tu. Jika dia kata hukum bunuh diri itu diharuskan pada seorang hamba, nescaya ramai orang yang merindui Allah, mereka membunuh dirinya untuk mereka menghadap hadrah Allah Rabbul Izzah. Faham tak saya cakap? Adik kita mengaji ni tuan-tuan, supaya kita ni dapat jadi baik. Yang Nabi ajar kepada kita, innama bu'istu liutammima makaribal akhlaq. Nabi ajar itu. Penawar dia yang pertama ilmu. Kedua, penawar untuk lepas daripada kelalaian, ingat Allah atas semua perkara. Mai naik motor ni ingat Allah. Nah, Nabi ajak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbul laghafurur rahim. Sampai-sampai kat rumah sebut Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Aku naik motor ni tak bertuh dengan orang. Tak aksiden. Aku naik motor ni naik kereta. Selamat, kereta aku tak breakdown tengah jalan, tak rosak. Terima kasih ya Allah. Saya tuan-tuan kalau nak musafir mana-mana, saya akan mulakan dengan semayang sunat musafir dulu. Pernah satu hari tuan-tuan, saya terlupa semayang sunat musafir. Dalam kereta baru ingat. Sepanjang perjalanan saya, kaki saya ketak, tuan-tuan. Saya tekan pedal minyak tu, ketak kaki saya. Saya cakap apa dengan diri saya, ya Allah, aku tak pernah tinggal lagi sembahyang sunat musafir. Hari ni aku lupa. Kita kata kereta kita elok. Kita percaya dengan kereta kita. Kita percaya dengan duit kita. Kita terlupa yang bagi kita selamat Allah Ta'ala. Yang bagi semua perkara atas hidup kita, kenderaan kita, anak isteri kita, Allah Ta'ala. Sampai-sampai saja tempat yang saya tuju, tuan-tuan, saya tak tangguh dah. Saya terus sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Saat aku lupa dengan kau, engkau tetap selamatkan aku. Saat aku terlupa sembahyang sunat musafir, aku terlupa, engkau tetap bagi aku sampai dengan keadaan selamat. Sebab itu tuan-tuan, Allah ni didik kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Bila kita ingat Allah Ta'ala, hidup kita akan tenang. Sebab itu, perkara yang ditakuti oleh orang saleh bukan hilang harta mereka. Itu sahabat, dia tak takut duit dia hilang. Masa peristiwa hijrah, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tinggal kata bukan sikit tentang nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak takut pun. Tinggal kata dia yang sebanyak tu, hak juta-juta tu, dia tak kisah pun. Dia kata, wah, dia sanggup tinggalkan kata dia yang berjuta-juta tu kerana dia mau bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang agak-agak kita boleh tara tu. Boleh tara tu. Kita tinggalkan kata kita ikut Nabi. Ketika hati mereka ini terpaut dengan Allah, ketika hati mereka ini terpaut dengan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perkara yang paling berharga dalam hidup dia, hanya Allah dan Rasul. Lalu kita kata, kalau kita ligan Allah, kejar Allah, kita pi ke Allah, pi ke Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada dunia ke? Silap. Dunia yang Allah bagi pada kita berkat. Berkat ni apa? Kita tak ada susah hati dalam masalah dunia. Kita tak ada serabut dalam masalah dunia ni. Kita tak ada pening kepala, gelisah resah dengan urusan dunia ini. Kerana urusan dunia ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana janji dia? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dia percaya dengan Allah. Kedua, ketiga, macam mana cari penawar kelalaian. Ketiga, apa kata ulama? Nak tenang, nak tak lalai, selalu cari majlis zikir. Majlis yang ingat Allah. Majlis yang tak cerita hai dunia. Cari majlis ni. Majlis yang tak sentuh, yang tak cerita hai keduniaan. Majlis tu majlis yang sentiasa bawa kita ingat Allah, bawa kita ingat Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari majlis tu. Makin kita duduk majlis tu, makin kita sayang Allah Ta'ala. Makin kita duduk majlis tu, makin kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari majlis tu. Balik ni tanya dengan diri kita. Banyak mana aku sayang Allah Ta'ala? Banyak mana aku sayang Nabi Muhammad? Kali ini tanya masing-masing. Saya tanya diri saya, Tantan tanya. Banyak mana aku sayang Allah Ta'ala? Tanya dalam diri. Tanya, banyak mana aku sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya dalam diri kita. Kita pun cakap, saya banyak selawat. Saya pernah kata mulut yang selawat ni mulut yang duk makiuk.
Mulut yang hendak berselawat itulah mulut yang hendak lawan akan kata-kata suami kita. Mulut yang hendak banyak selawat itulah mulut yang membenci orang lain. Lalu kita kena tanya, apa jadi selawat tu ke aku? Selawat yang kita baca ni jadi apa kat kita? Sebab guru kami, dia cerita pasal selawat. Dia kata selawat ni ada 3. Satu selawat pada mulut. Selawat yang kita biasa baca. Selawat Jibril, selawat Ibrahimiyah, selawat itu, selawat ini. Yang tu selawat pada lisan. Orang munafik pun selawat dia kata. Orang munafik pun selawat. Guru kami kata macam tu lah. Maka orang munafik ni dia selawat juga. Selawat tu tak jadi apa kat dia. Selawat tu tak boleh bentuk diri dia jadi orang baik. Selawat tu tak boleh didik hati dia. Selawat tu tak boleh bentuk roh dia menjadi insan yang baik pada sisi Allah. Kedua, dia kata selawat pada anggota badan. Apa selawat tu? Ikut akhlak Nabi. Kalau dulu kita pemarah, kita jadi orang elok. Kalau dulu kita ni orang penyombong, kita dah jadi orang rendah diri dah. Kalau dulu kita ni buat benda tak elok, kita berubahlah jadi orang yang elok. Ini selawat pada anggota badan ikut akhlak Nabi. Kita berjaya tak ikut akhlak Nabi? Sebagai seorang ayah, berjaya tak ikut akhlak Nabi? Sebagai seorang anak, berjaya tak ikut akhlak Nabi? Sebagai seorang sahabat, berjaya tak? Sebagai seorang hamba Allah, berjaya tak? Atau kita masih gagal sampai hari ini? Ketiga, selawat pada qalbun kita, pada hati kita. Apa kerja buat dah? Maka bertambah kasih kita pada seluruh umat yang ada di sekeliling kita. Makin banyak kita selawat, tinggi tak kasih kita. Juta kita selawat, kasih kita banyak mana? Kalau kita nak kata ke orang, kita kasih dah kat dia. Kalau aku buka aib dia, nastaya mudarat maruah dia. Aku tak mau aku nak tutup mulut aku. Sebab aku sayang dah. Reta yang ada pada kita, jadi tak kita ini kasih pada orang sekeliling kita? Kita ada duit, mana kasih kita? Atau kita kasih kat duit? Kita kasih kat duit, kita simpan. Belajar tentang. Saya ada sekolah. Siapa yang duduk sekolah saya, semua saya bagi duit. Orang tua duduk sekolah saya, semua saya bagi duit. Walaupun mereka tak buat apa-apa. Ada 4 orang gila. Orang gila tu pun saya bagi duit. Kerja orang gila ni satu perangai. Ada 1 orang gila duduk sekolah saya. Kerja dia doa ke orang. Tiap kali saya nak keluar, dia tahan. Tunggu Ustaz. Saya nak doa dulu.
Ni kemah dia. Ada satu orang gila pengen dia kutip sampah dia. Dia tak boleh tengok sampah dia kutip. Tengok sampah dia kutip. Kita kena tanya diri kita. Nabi ni sayang semua orang. Kalau kita banyak berzikir, banyak berselawat, tapi tidak boleh menambahkan kasih kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita ni jadi debu. Tempat penawar untuk hilangkan lalai baca Quran. Anak-anak muda belajar baca Quran. Saya bercakap ni, saya pesan sebagai orang tua. Pegang Quran. Ada budak muda jumpa saya, Ustaz, saya dah tak tahu baca Quran. Saya nak belajar malu, Ustaz. Usaha belajar Quran. Cari orang yang boleh mengajar Quran. Saya ada jumpa satu orang umur dah tua, dia tak pandai baca Quran. Kami ajak dia baca Quran daripada Mukadam, Alif Bata, sampai dia boleh khatam Quran. Dan dia mati, tuan-tuan. Dia sempat baca Quran. Kalian yang tak boleh baca Quran, tolong usaha boleh baca Quran. Tolong jangan tinggalkan Quran. Hari ini saya bercakap sebagai orang tua pada anak-anak muda. Tolonglah peluk Al-Quran. Maksud saya peluk Quran ni bukan peluk saja. Jangan tinggal dah Quran ni dalam hidup kita. Jadikan hidup kita dengan Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, kita ambil barakah Al-Quran. Pegang Quran hari-hari, cakap dengan Allah. Ambil Quran, cakap dengan Allah, ya Allah, aku ni tak boleh baca Quran. Aku mau baca Quran. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hari-hari aku pegang Quran ni, tolong bagi aku untuk aku boleh fasih baca Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini peneman kita dalam kubur kita. Kawan-kawan kita tinggalkan kita. Isteri kita tinggalkan kita. Anak-anak kita tinggalkan kita. Bila kita duduk dalam liang lahat, ada satu teman yang ketemankan kita dalam liang lahat. Kita duduk tanya, hang siapa? Dia kata, wah, masa hidup dulu, semua orang tinggalkan aku. Masa hidup dulu, semua orang tak pedulikan aku. Hari ini, semua orang tinggalkan hang. Dan orang tak pedulikan hang. Aku yang jadi teman hang dalam liang lahat ini. Dalam alam barzakh ini. Sampai hari kiamat. Ya nak abang aku ni. Sebenarnya Yahudi ni dah berjaya dah dengan kita. Dia dah berjaya akan jauhkan kita dari Quran. Yahudi ni, Nasara ni, dia dah berjaya dengan kita. Semakin hari, semakin kita jauh dengan Quran. Semakin hari, semakin kita jauh dengan mengingati Allah. Yahudi ni dan Nasara, dia dah berjaya hapuskan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Dia dah hilangkan kasih kita pada Allah. Dia tanamkan kasih kita pada dunia, pada retak. Ini yang mereka mahu. Allah sebut dalam Quran, tidak akan reda sekali-kali Yahudi dan Nasara
sehingga kita ikut milah mereka. Kita ikut cara mereka. Kita ikut budaya mereka dalam semua perkara. Kelima, penawar bagi kelalaian, iaitu doa dan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Cerita ni nanti saya nak cerita Isra Mi'raj sikit-sikit ya. Cerita ni saya sebut semua ni, saya nak cerita pasal Isra Mi'raj, tapi saya sentuh sikit-sikit sebab dekat pukul 9. Kalau kita nak lari daripada kelalaian, banyak minta dengan Allah. Nah, doa supaya Allah pimpin kita. Antara ada hadis yang masyhur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita tak pernah nampak pasal apa kita ni resah, kita ni lalai, kita ni hidup penuh masalah. Sebab kita tak lengkang dengan masalah. Dunia ni masalah. Duit ni masalah. Pernah tak tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan duit tak pernah bagi masalah? Ada banyak masalah, ada sikit masalah, tak ada masalah, ada masalah. Sikit masalah, banyak masalah, tak ada langsung masalah, ada belambak masalah. Tak ada, tak masalah dia kat kita. Masa tak ada, kita dok cari. Bila ada, kita takut orang dengki kat kita. Lagi orang dengki, lagi orang buat khianat, lagi orang buat zalim kat kita. Masa tak ada kemarin, tak fikir pula orang buat zalim. Masa tak ada kemarin, tak ada pula fikir orang dengki kat kita. Kita pi jalan tu, kita memang minta jalan dengki. Kita memang minta jalan orang zalim kita. Kita memang minta jalan orang pedajai kita. Maka Allah bagi jalan tu. Kita minta kan? Saya tak minta doa. Memang kerja buat kita ini satu doa. Kita ada dunia, kita tunjuk ke orang. Kita ada dunia, kita gah dengan apa yang ada pada kita. Terbuka pada jalan itu jalan dengki, terbuka jalan itu jalan khianat, terbuka pada itu jalan kezaliman. Nampak? Masalah. Nak fikir pula. Macam mana nak jaga dunia ni pula. Tak pernah fikir kah? Kita ada tapi tenang. Tu ada tenang. Sayyidina Uthman Ibn Affan ada dunia tenang. Abdurrahman bin Auf ada dunia tenang. Maka dunia yang ada pada mereka ini tadi menjadi asbab mereka ini mendapat jaminan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syurga Allah. Tak mau jadi orang macam tu.
Keenam, ya, jaga semayang 5 waktu. Anak-anak sekalian, anak-anak muda, jaga semayang nah. Tahu, ni dah 2024 dah. Kita nak berubah bila? Mati tak tunggu kita berubah. Kita kena berubah untuk mati. Malaikat maut tak tunggu kita berubah dengan sempurna. Tapi dalam hati kita, kalau aku mula berubah, ketika aku sedang berubah, malaikat maut ambil nyawa aku. Ya Allah, tolonglah terima perubahan aku ni. Kita bukan orang sempurna, bukan orang elok. Saya bukan orang baik, tuan-tuan. Saya orang jahat. Itu setiap kali saya jumpa orang, saya minta orang tolong doa kat saya. Tolong doa saya jadi orang baik. Saya bukan orang baik, saya orang jahat. Banyak benda tak baik. Tuan-tuan duk nampak ni, tuan-tuan nampak baik saya. Tuan-tuan tak nampak jahat. Tapi kita berusaha nak pergi jalan baik. Masa kita nak tengah berusaha ni, malaikat mau mai. Tahu bila malaikat mau mai? Saya ada anak murid, tuan-tuan. Anak murid saya, dia kerap untuk mesej saya. Dia kata, Abi, lihat tolong doa saya jadi orang baik. Bulan depan mesej lagi. Kerap duk mesej. Dia kata, Abi, saya duduk di luar ni, saya tak boleh jadi orang baik. Dia kata, saya jatuh, dia bangun. Saya abang kat dia. Terus jadi orang baik. Walaupun hang jatuh. Setiap kali kita jatuh buat dosa, jangan kita tidak mahu bangun untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah berkali-kali. Satu hari, tuan-tuan, saya dengar cerita. Dia aksiden motor mati. Muda lagi. 20 lebih. Muda ada. Kita memang tak kuat untuk jadi baik. Kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun. Tetapi jangan pernah bosan untuk kita bertaubat kepada Allah. Dalam kita duk taubat, buat taubat, buat taubat, buat taubat, buat taubat, maka malaikat maut datang ambil roh kita yang kita tak tahu masa bila macam mana. Ada orang yang Allah ambil, malaikat maut ambil masa tidur. Ya. Baik, tuan-tuan. Kat pukul 9. Pukul 9. Penawang ni saya tangguh. Itu proses pertama. Proses pembersihan. Kedua, cerita Isra Mi'raj ni. Cerita Isra Mi'raj ni, Allah nak tunjuk kat kita, akhirat tu ada. Apa dia, tuan-tuan? Proses perjalanan Isra Mi'raj ni, kenderaan Nabi apa, tuan-tuan? Buraq. Betul ya? Tuan-tuan dengar cerita tu, hadis tu, saya dengar. Betul tak? Tuan-tuan, buraq ni kenderaan mana? Buraq ni kenderaan akhirat. Dunia ni tak kiamat lagi. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Allah nak tunjuk kat kita. Akhirat tu ada tau. Aku mau hampa percaya. Ayat Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Ke saya salah, tuan-tuan? Nabi naik, bukan naik buraq, naik benda lain.
Tapi ni buruk kan? Buruk ni kenderaan akhirat. Allah beritahu kita sebelum kiamat lagi. Bumi ni tak hancur lagi. Allah bagi tahu kat kita, nak bagi tahu buruk ni ada. Allah nak bagi tahu kat kita yang mana akhirat tu ada. Allah nak bagi tahu kat kita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini penyataan tentang akhirat. Maknanya apa yang ada dalam Quran ni betul. Apa yang Nabi sebut ni betul. Allah suruh kita percaya. Allah tunjuk kat kita buktinya tentang akhirat itu ada. Tapi kita tak mau berubah. Kata orang, terus kata orang. Sibuk hai orang, sibuk hai orang. Kita tak mau jadi orang baik. Kami baik. Tak mau berubah. Bila kita nak berubah, kita tak mau jadi isteri yang baik. Bila kita nak berubah, Allah tunjuk kat kita akhirat tu ada. Ini Isra' Mi'raj ni, buruk ni. Buruk tu kenderaan akhirat. Semua orang percaya. Allah suruh saya percaya, Allah suruh semua orang percaya. Habis-habis peristiwa Isra' Mi'raj. Tak ada buruk. Allah suruh kita percaya. Neraka tu ada. Alam barzah tu ada. Cerita neraka ni betul. Cerita malaikat ni betul. Tapi kita tak mau percaya. Kenapa saya kata kita tak mau percaya? Kita tak mau berubah. Kita tak mau jadi orang baik. Bila kita nak berubah? Bila? Tunggu bila? Tunggu bila? Bila? Tunggu bila? Tunggu bila baru nak baca Quran? Tunggu bila baru nak kumpul ayat ikhlas? Tunggu bila baru nak jadi ayah yang baik, nak jadi ibu yang baik? Tunggu bila baru nak jadi isteri yang baik? Bila? Tunggu bila? Tunggu malaikat mai. Macam Allah kata dalam Quran, laula akhartani. Malaikat mai barulah. Kita ni main banyak. Malaikat dah mai baru nak minta laula akhartani. Boleh tak tangguh dulu kematian aku? Tu cerita Isra' Mi'raj. Allah nak tunjuk tentang akhirat tu ada, syurga tu ada, neraka tu ada. Kita pilihlah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Pilih. Apa kita nak ambil? Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jalanan Isra' Mi'raj tak sampai satu hari pun. Malam setengah hari. Kalau ikut perjalanan daripada Mekah ke Palestin sebulan. Mana? Nah, abang ni sehari kira akhirat tu lama.